Baik, saya dalam proses untuk merekod. Okey, kalau ada yang tertendang keluar, silalah masuk balik. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya rekod kita berjaya. Tak ada orang yang kena keluar. Okey. Baik, hari ini cikgu ubah sedikit cara. Okey, saya letakkan link di ruangan chat untuk murid yang hadir kelas online sahaja. Okey, jadi yang di grup Telegram itu khas untuk murid yang masuk secara offline. Okey, jadi kalau siapa yang masuk online pergi isi nama dekat sana, nanti delete lah semula. Tak perlu isi ya. Kerana cikgu nak kamu isi yang di ruangan chat ni. Okey? Kalau kamu tak faham apa yang saya kata macam mana nak isi cikgu dekat ruangan chat tu, okey, kamu lihat paparan yang saya tunjukkan sekarang. Okey? Okey. Baik. Kita pergi ke ruangan chat. Okey, kalau yang baru masuk mungkin dia tak dapat link ni, okey? Okey. Jadi saya pastekan semula supaya semua orang dapat lihat. Okey. Okey. Apa yang saya nak awak buat? Okey, link kehadiran yang saya bagi di ruangan chat ni, kamu saya tukar jap. Okey, lupa saya nak pin. Okey, isi, klik dia dekat ruangan chat tu. Dia akan bawa awak ke rekod kehadiran kelas kita untuk hari ini. Okey, awak isilah untuk 4 aktif. Jadi yang masuk online, saya boleh kesan dia melalui rekod ini. Okey, yang masuk secara offline, saya akan baca dekat grup Telegram. Okey, boleh faham tak? Boleh. Alhamdulillah. Cikgu harap penjelasan ni jelas. Okey. Baik. Yang baru masuk, silalah klik. Jangan risau. Sebab dia kalau kamu dah isi, memang rekod kamu dah ada. Okey. Baik. Baik. Hari ni kita beri cerita tentang menjadi seorang rakyat Malaysia kan? Kenapalah agaknya? Apa yang menariknya menjadi seorang rakyat Malaysia? Okey, jadi kamu lihat paparan yang saya tunjukkan ini. Baik. Sekarang kamu boleh lihat paparan yang saya tunjukkan. Okey. Tema kita pada minggu ini adalah tema 5, unit 15. Baik, berkaitan dengan jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Semuanya tentang menjadi rakyat Malaysia. Okey. Tajuknya adalah keistimewaan rakyat Malaysia pada halaman 102. Okey, jadi siapa yang dah buka buku teks, terus pergi pada halaman 102. Okey, kita akan lihat sebuah petikan yang berkait, yang bertajuk keistimewaan rakyat Malaysia. Okey. Baik, dalam kelas kita sekarang sekitar 15 orang. Tak tahulah, mungkin awal lagi, mungkin adik akan masuk lepas ni. Okey, tak apa. Saya teruskan ke depan. Baik, apa yang kita nak tahu hari ni ya, yang kita nak pelajari pada hari ini, kita lihat standard pembelajaran kita iaitu 2.3, okey, dan standard kandungan. Satu lagi ni standard kandungan, cikgu tu salah tulis kat bawah ni. Okey, sekejap, saya mencari saya punya mata pen ni dekat mana. Okey, sekarang kamu lihat apa yang saya tunjukkan. Okey, baik. Standard kandungan, ni standard kandungan ya, bukan standard pembelajaran. 2.3.1, okey. Apa fokus kita hari ini? Iaitu untuk membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra.
Okey, jadi fokusnya kepada standard kandungan kita adalah membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra. Apa benda tu? Okey, tak apa. Kita lihat objektif pembelajaran kita. Hari ini yang cikgu harapkan pada akhir PDPC, murid dapat membaca petikan dengan lancar dan berintonasi serta melengkapkan peta pokok dengan tepat. Kalau awak perasan dalam buku tu, pada halaman 102, awak nampak kat bawah tu, keistimewaan warga negara. Ada garisan seperti peta pokok. Itulah peta pokok. Okey? Dan dia letak gambar pensel. Okey? Maknanya kita kena lengkapkan peta pokok tu. Bagaimana cara kita nak lengkapkan? Kita kenalah baca petikan yang saya paparkan. Okey, kita lihat seterusnya. Baik. Inilah kita punya petikan. Sama macam dalam buku awak. Okey, saya perbesarkan dekat sini. Macam biasalah, siapa pakai handphone, pakai awak punya jari, besarkan gambar. Okey? Baik. Kita lihat sekarang. Okey? Tajuknya adalah keistimewaan rakyat Malaysia. Okey, saya perlukan seorang untuk membaca petikan ini. Okey? Saya akan bagi saya Muhammad, bukan Muhammad. Syaza. Siapa? Syaza. Okey, Syaza, silakan. Cikgu akan beritahu dekat mana awak kena berhenti. Okey, saya nak awak baca sehingga anak panah ni. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey, silakan Syaza. Alia terus berlari. Nanti. Okey, kita baca daripada atas ni. Zara. Zara bercerita kepada ibunya tentang sebuah cerita yang telah dibacanya di sekolah. Alia terus berlari memeluk ibunya yang sedang melipat baju di pangking rumahnya. Ibu, saya dapat 6A. Tahniah anak, kamu berjaya akhirnya, kata Puan Zira. Alia yang duduk di hadapan pangking memberitahu ibunya bahawa Arif, Lily dan Arif turut berjaya dalam peperiksaan UPSR. Alia juga memberitahu mereka perlu ke sekolah esok untuk berjumpa dengan Cikgu Syakir. Okey, bagus. Okey, ini Anil ni. Okey, Anil, Lily dan Arif. Okey, kalau rasa petikan cikgu ni mungkin ada kabur-kabur sikit, awak kena rujuk buku teks awak ya. Okey, tadi Diana dah minta dekat ruangan chat, saya nampak dia minta. Okey Diana, silakan. Seterusnya, sehinggalah nak panah ni. Kita mempersilakan Diana dulu. Dia dah minta tadi. Okey, mulakan daripada jam menunjukkan pukul 8 pagi. Alia dan rakan-rakannya sudah berada di bilik guru untuk berjumpa dengan guru kelas mereka. Tahniah cikgu ucapkan atas kejayaan kamu. Inilah hasil yang kamu peroleh sewaktu belajar di sekolah ini. Banyak kemudahan yang disediakan telah kamu nikmati. Antaranya termasuklah pinjaman buku teks, kemudahan asas dan yuran peperiksaan percuma, kata Cikgu Syakir. Okey, baik. Bagus. Baik, seterusnya saya yang pertama tadi. Saya rasa Kushairi kan? Betul tak Kushairi? Okey. Okey, silakan Kushairi. Sehingga ini. Okey, nampak cikgu? Okey, teruskan. Sehingga
Bukan sehingga, bukan sehingga. Mereka berasa gembira. Mereka berasa gembira mendengar perkara itu. Menurut Cikgu Syakir, inilah antara keistimewaan menjadi warga negara Malaysia. Mereka berhak menerima faedah dan kemudahan seperti kebajikan dan pelajaran. Oleh sebab itu, mereka perlu bersyukur. Baik, Alhamdulillah. Okey. Pagi ni nampaknya masing-masing apa orang cakap suara lembut je. Okey? Okey. Baik. Untuk dua perenggan yang terakhir ni, okey, saya buka respon. Saya nak siapa tu? Syifa ke? Ya. Okey, Syifa. Dia dulu yang bersuara. Okey? Okey, cikgu buka kepada Syifa. Okey, bacakan dua perenggan yang terakhir ni. Cikgu berharap agar kamu terus berusaha untuk menjadi murid yang cemerlang dan mengharapkan nama negara. Satu Cikgu Syakir. Terima kasih Cikgu. Kami akan belajar dengan bersungguh-sungguh lagi. Kata ayah dan rakan-rakannya penuh semangat. Okey, suara Syifa agak perlahan sebenarnya. Mungkin duduk jauh dengan mikrofon ya. Okey, baik. Saya buka seorang lagi. Cikgu saya. Okey, saya dengar Insyirah. Saya yang pertama tu. Okey, Insyirah silakan. Cikgu berharap agar kamu terus berusaha untuk menjadi murid yang cemerlang dan mengharumkan nama negara. Kata Cikgu Syakir. Terima kasih Cikgu. Kami akan belajar dengan bersungguh-sungguh lagi. Kata Alia dan rakan-rakannya penuh semangat. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih juga kepada Syifa dan Insyirah ya. Okey, bagus. Bila saya buka penyertaan ni, ramai nak baca. Jadi bagus kerana kamu tak malu ya. Dan apa orang kata, boleh buka mic, boleh baca. Okey, ada beberapa teguran. Okey, apabila kita membaca petikat. Okey, yang pertama kita perlu lancar dan berintonasi. Okey. Contohnya macam mana? Okey. Ibu, saya dapat 6A. Cuba lihat intonasi cikgu. Okey. Okey. Dekat perenggan yang atas ni ya. Okey. Saya menuturkan dengan cara menunjukkan saya sangat gembira. Okey. Jadi nada suara cikgu pun tinggi. Okey. Baik. Dan seboleh-bolehnya apabila kita membaca, okey, Alia yang duduk di hadapan bangkit memberitahu ibunya bahawa Anil, Lily dan Arif turut berjaya dalam peperiksaan UPSR. Alia juga memberitahu mereka perlu ke sekolah esok untuk berjumpa dengan Cikgu Syakir. Okey, apa perbezaannya dekat sini? Okey, saya sebut dalam nada bahasa, kita panggil baku. Okey, juga mereka berjaya. Okey, jadi kita perlu cuba untuk mempelbagaikan intonasi tu. Okey, itu adalah cara untuk membaca petikan teks yang menunjukkan kepelbagaian dan lancar. Okey, baik. Kenapa di sini berubah? Ibu, saya dapat 6A. Tahniah nak, kamu berjaya juga. Kamu berjaya akhirnya, kata Puan Zila. Kerana yang ada pengikat kata ini, yang tanda begini ni sebenarnya pengikat kata. Okey, maksudnya ini adalah dialog ya. Kita bercakap. Okey, jadi intonasinya agak lain sedikit. Okey, itu adalah contoh-contoh yang saya beri. Okey, apabila kita hendak membaca petikan. Okey, tapi yang pentingnya mesti lancar. Okey, baik. Alhamdulillah ada beberapa yang yang membaca ni semuanya lancar. Okey, berintonasi, cuma ada suara yang agak perlahan, tak mengapa.
Okey, baik. Kita pergi kepada bahagian menganalisis kandungan teks. Bagaimana cara untuk menganalisis kandungan teks? Cuba lihat kotak yang saya sediakan ini. Okey, nampak? Kotak yang pertama, watak. Kalau sebut watak ni apa? Alia. Watak ni maksudnya siapa? Siapa yang berada di dalam cerita ini? Okey. Ada orang sebut dah Alia. Okey. Selain Alia, siapa lagi? Zara. Zara. Zara ada ke dalam cerita ni? Zira. Okey, kita fokus kepada petikan ni. Okey, Alia. Betul. Siapa lagi? Anil. Arif. Anil. Siapa lagi yang bercakap? Syakir. Cikgu Syakir. Lagi. Lagi siapa lagi? Anil. Anil. Siapa lagi yang bercakap? Kita fokus ke situ dahulu. Puan Zira. Puan Zira. Okey, betul. Okey. Kemudian bolehlah kita katakan rakan-rakan Alia. Contohnya Anil, Lily dan Arif. Okey. Kenapa saya suruh fokus dulu watak yang utama, watak yang bercakap. Watak yang apa ni orang kata yang banyak dalam ni. Sebab rakan-rakan Alia tidak ada yang bercakap. Okey? Baik. Kita lihat pula keistimewaan menjadi warga negara. Di bahagian mana kita nak tengok? Apa agaknya keistimewaan menjadi warga negara Malaysia? Keistimewaan berkait dengan kemudahan yang kita nikmati. Jadi sebutkan yang pertama, apa agaknya awak rasa? Sila lihat daripada teks petikan. Tak ada? Apa kemudahan yang kita telah nikmati? Sebutkan satu. Saya perlukan respon. Apakah kemudahan yang disediakan yang telah kamu nikmati? Saya bagi lagi dia punya kata kunci dia. Apa? Cuba sebutkan. Dah bagi senang ni. Banyak kemudahan yang telah kamu nikmati. Apa? Itu yang kita nak tahu. Apa? Kemudahan seperti kebajikan dan pelajaran. Kebajikan dan pelajaran? Saya dah bagi kata kunci tadi. Saya dah bagi kat atas, nampak? Saya dah garis. Maksudnya yang di sebelah dia. Yang di sebelah dia. Kita nak lebih, apa orang kata? Lebih fokus perkataan dia. Apa kemudahan tersebut? Awak nyatakan. Apakah kemudahan tersebut? Pinjaman buku teks. Ya. Kita nak yang terus kepada jawapan. Lagi? Kawan-kawan dah sebut satu. Lagi? Ada lagi. Cuba kamu lihat lagi di sebelah dia.
Kita dah dapat satu. Apa lagi? Asas yuran, peperiksaan percuma. Okey, Asas dan yuran. asas yuran. Cuba tengok asas tu apa perkataan yang sebelumnya. Kemudahan. Sebut. Asas Kemudahan. dan yuran peperiksaan percuma. Kemudahan asas dan yuran. Ya, nampak. Dah semakin jelas. Dan satu lagi adalah, apa dia? Peperiksaan percuma. Yuran peperiksaan percuma. Ya, betul. Yuran peperiksaan Yuran percuma. percuma. Kita perlukan perkataan itu. Okey? Perkataan ni yang pentingnya supaya kita punya jawapan tu tepat. Nampak? Pinjaman buku teks, kemudahan asas, yuran peperiksaan percuma. Okey? Tadi awak cuba jawab kemudahan seperti kebajikan dan pelajaran. Itu tidak orang kata jawapan yang subjektif. Kita nak jawapan yang betul-betul jelas. Okey? Jadi kita kena cari dalam petikan ni. Keistimewaan berkaitan dengan apa yang kita dapat. Kemudahan apa yang kita dapat. Okey? Jadi kita tengok terus daripada teks dan kita nampak dengan jelas jawapan yang diberi. Okey, jelas tak semua? Jelas tak? Jelas. Okey, sekarang kita nak tengok apa maklumat penting. Tak jelas lagi? Tak jelas. Syirah pula. Kau yang terkeluar. Okey, Qayyim. Baik. Cikgu tanya, keistimewaan menjadi warga negara. Apakah keistimewaan yang kita dapat sebagai warga negara? Bila sebut keistimewaan yang kita dapat sebagai warga negara, kita ni warga negara tau. Okey? Sebab kita ada lahir di Malaysia. Okey? Dan memang keturunan kita duduk di Malaysia, okey. Dan yang penting apabila kita bersekolah, okey, kamu akan lihat kamu mendapat segala jenis kemudahan di sekolah. Antara yang paling umum adalah pinjaman buku teks, kan? Baik. Jadi kita lihat di sini. Keistimewaan berkaitan dengan apa kemudahan yang telah dinikmati. Jadi kita nampak lihat kat sini, contoh antaranya termasuklah pinjaman buku teks, kemudahan asas dan yuran peperiksaan percuma. Selama ni kalau periksa dia kena bayar tak? Tak. Tak ada. Selama awak di sekolah awak kena bayar tak? Nak pergi tandas ke? Tak ada ya. Semuanya percuma. Datang ke sekolah pun percuma. Okey? Dan yang paling penting, buku teks yang kita guna, ada tak kena bayar? Tak ada. Okey? Itulah keistimewaannya. Okey, sebagai seorang murid sekolah. Okey? Jadi kita jangan cerita jauh sangat. Kita cerita berdasarkan petikan yang kamu baca. Okey? Baik. Kita lihat bahagian maklumat penting. Okey? Kita lihat kat sini apa maklumat yang penting berkaitan cerita ni. Okey, kamu faham tak cerita ni tadi? Kamu faham tak cerita yang kita baca ni tadi? Faham. Okey, kalau faham saya nak tanya. Okey, apa yang awak fikirkan daripada cerita ini? Yang pertama, kita tengok daripada atas ni. Alia terus berlari memeluk ibunya yang sedang melipat baju di pangkin rumahnya. Okey, awak rasa apa yang awak faham tentang cerita ni? Ibu, saya dapat 6A. Tahniah nak, kamu berjaya akhirnya, kata Puan Zira. Apa maklumat pertama yang awak rasa penting berdasarkan petikan? Dia telah berjaya dapat 6A. Dia tu siapa?
Anak dia. Anak dia, sebutkan Alia. nama. Alia berjaya Mendapat 6A. 6A. Kita perlu tahu. Mendapat 6A. Apa yang penting kita kena tahu. Okey. Seterusnya. Apa yang awak rasakan? Apa lagi yang awak fikirkan yang penting berdasarkan petikan ni? Okey, Alia berjaya mendapat 6A. Kemudian? Apa? Alia dan rakan-rakannya sudah berada di bilik guru untuk berjumpa dengan guru kelas mereka. Okey. Alia dan rakan-rakannya sudah berada di bilik guru untuk berjumpa dengan guru kelas mereka. Kita permudahkan sedikit ayat tu. Kita jangan salin semuanya daripada petikan ni. Apa yang kita fikirkan? Alia dan rakan-rakannya berada di bilik guru untuk berjumpa dengan guru kelas mereka. Hadir ke sekolah. Okey? Kita kena orang kata permudahkan supaya tak terlalu panjang. Okey? Yang penting masih lagi berkait dengan isi. Okey? Hadir ke sekolah untuk bertemu siapa? Bertemu guru kelas Cikgu mereka. Syakir. Bertemu Cikgu Syakir. Okey? Kita terus direct kepada jawapan. Okey? Jadi apa yang Cikgu Syakir beritahu? Tahniah cikgu, ucapkan atas kejayaan kamu. Okey, itu dalam bahasa percakapan. Bagaimana kita nak tulis dalam bentuk ayat penyata biasa? Cikgu sangat bangga dengan Alia. Cikgu Syakir. Cikgu berharap agar kamu. Okey, sebentar. Dia terhilang tadi. Tak apa, saya sharekan semula. Baik, Cikgu Syakir. Cikgu Syakir mengucapkan apa? Tahniah. Tahniah Kepada atas siapa? kejayaan kamu. Ke atas kejayaan kamu. Kita tak boleh sebut macam tu. Kejayaan kamu. Kepada siapa? Alia Alia seorang je ke? dan rakan-rakannya. Ya, dan rakan-rakannya. Okey. Saya terpaksa buat short form kat sini. Kamu jangan buat pula Okey. Sekadar kita nak tahu. Okey. Apakah isi-isi penting, maklumat penting yang kita dapat daripada petikan. Okey. Apa yang paling penting Cikgu Syakir terangkan di situ? Cikgu Syakir? Cikgu Syakir suruh apa? Sebab dapat keistimewaan kan? Lihat ayat ni. Okay. Tahniah cikgu ucapkan atas kejayaan kamu. Inilah hasil yang kamu peroleh sewaktu belajar di sekolah ini. Banyak kemudahan yang disediakan telah kamu nikmati. Antaranya termasuklah pinjaman buku teks, kemudahan asas dan yuran peperiksaan percuma, kata Cikgu Syakir. Mereka berasa gembira mendengar perkara itu. Menurut Cikgu Syakir, inilah antara keistimewaan menjadi warga negara Malaysia. Mereka berhak menerima faedah dan kemudahan seperti kebajikan dan pelajaran. Oleh sebab itu, mereka perlu bersyukur. Apa maksudnya kat situ? Dah ucapkan tahniah kepada Alia. Apa Cikgu Syakir harapkan?
Okey, kalau tak jelas, tengok apa yang saya tulis. Okey, berharap Alia dan rakan-rakannya apa? Bersyukur. Betul tak? Bersyukur ya. Betul. Bersyukur sebab apa? Sebab dia dapat 6A. Sebab dapat 6A. Okey. Kalau kita fokus dengan ayat ni, maknanya apa? Berharap Alia dan rakan-rakannya bersyukur. Okey. Menerima apa? Faedah dan kemudahan. Ya, faedah dan kemudahan. Okey, dah tak muat nak tulis. Saya tulis kecil-kecil dekat sini. Faedah dan kemudahan. Okey. Dan yang terakhir, Cikgu Syakir berharap apa kepada anak muridnya? Apa? Cikgu Syahid berharap agama kamu sebagai murid yang dalam sarung negara. Untuk menjadi murid yang cemerlang. Panjang ayat tu. Cikgu Syakir berharap anak muridnya terus cemerlang dan mengharumkan nama negara. Nampak? Kita tak boleh sebut cikgu berharap agar kamu terus berusaha untuk menjadi murid yang cemerlang dan mengharumkan nama negara. Panjang tu, kita kena ringkaskan. Okey? Kerana dekat sini adalah ayat berperbualan. Nampak tanda pengikat kata ni? Kamu tak boleh tulis ayat tanda pengikat kata ni dekat dalam jadual. Okey? Sebenarnya kita tak boleh salin je terus. Kita kena tukar sikit-sikit. Okey? Cikgu Syakir berharap anak muridnya terus cemerlang dan mengharumkan nama negara. Yang penting ada perkataan murid, ada perkataan cemerlang, ada perkataan mengharumkan nama negara. Okey? Nampak? Bila kita menulis ayat, ada kalanya kita tak boleh salin sebiji-sebiji daripada petikan. Kita kena tukar sedikit agar sesuai. Okey? Jadi isi ni masih lagi tak lari kan? Masih lagi ada perkataan-perkataan yang saya beritahu tadi. Ni contohnya yang saya bulat ni. Okey? Yang penting perkataan tu ada. Okey, jelas tak? Jelas. Okey? Cikgu harap kamu jelas. Ya, memang agak susah untuk menulis ayat, menukarkan ayat. Okey? Apabila dapat satu ayat yang panjang, okey, dalam perbualan kamu nak tukar jadi ayat penyata. Ni kita panggilnya ayat penyata ya. Dekat maklumat penting ni. Ayat penyata tidak boleh sama macam ayat perbualan. Tak boleh sama. Tak boleh ada perkataan kamu. Okey? Kerana apa? Sebab kamu tu menunjukkan kita sedang bercakap. Kan? Jadi kita kena tukar ayat tu. Ingat, ini adalah ayat penyata. Yang dalam petikan yang ada tanda pengikat kata ni adalah ayat perbualan. Okey? Sangat berbeza. Okey? Tapi kita boleh gunakan perkataan-perkataan tertentu dalam ayat perbualan untuk kita jadikan ayat penyata. Okey? Tak apa. Kita perlahan-lahan. Okey? Baik. Aktiviti yang kedua. Mari kita lengkapkan peta pokok. Inilah peta pokok. Okey? Baik. Kita dah bincangkan tadi keistimewaan warga negara. Okey, apakah keistimewaan warga negara yang pertama? Okey, sebutkan seorang. Supaya saya boleh tulis dekat peta pokok ni. Dapat buat benda percuma. Dapat buat benda percuma? Ambil terus daripada petikan. Kali ni kena ambil terus dari petikan. Okey?
terus ambil tadi. Saya dah siap garis-garis tadi. Sekali lagi kau Yim. Kita terus kepada kemudahan yang setelah kamu nikmati. Apa yang pertama apa? Antaranya nek. Tak perlu sebut antaranya. Kita terus pada perkataannya. Banyak kemudahan yang nek. Termasuk pinjaman buku teks. Iya, pandai. Asas dan dengan peperiksaan percuma. Okey kau tunggu. Okey. Pinjaman buku teks. Okey, bagus. Okey, kau kita buka pula kepada orang lain. Seterusnya apa? Peta pokok kita tak boleh Yuran yang panjang. peperiksaan percuma. Yuran peperiksaan percuma. Okey, betul. Yuran peperiksaan percuma. Okey, satu lagi. Apakah satu lagi? Ada dalam petikan tu. Kamu kena tulis. Kemudahan asas. Yes. Okey, tepat sekali. Lihat. Inilah peta pokok. Di mana kita perlu isi bukan ayat panjang-panjang tetapi perkataan yang terus merujuk kepada keistimewaan warga negara. Dah pastilah berkait dengan apakah kemudahan yang diberi. Okey? Bagus. Ada yang dah faham dekat sini. Alhamdulillah. Okey? Baik. Saya lihat dalam kita punya kelas online hanya ada 14 orang sahaja. Kenapa jadi makin sikit ni ya? Okey, sekarang dah sampailah masa untuk kita bermain kuis. Okey, semua dah bersedia ke? Okey. Alhamdulillah. Mari kita letak link dekat ruangan chat. Cikgu bagilah. Cikgu bagilah kuis kat Telegram sekejap. Tak boleh. Tak boleh masuk. Dekat ruangan chat kamu nak jumpa ya? Bukan. Saya tak boleh gunakan telefon ni. Saya pakai ni boleh lah. Okey, sebentar saya bagi dekat Telegram. Saya dah bagi. Boleh masuk ya? Nanti tidur. Okey, sama-sama. Okey, ada 17 orang pemain sedang masuk. Okey, tahniah. Baik, ada lagi 2 orang mungkin masuk secara offline. Okey, mari kita lihat adakah dia termasuk dekat sini. Okey, sila rujuk petikannya. Kalau kita main quiz, okey, adat main quiz, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Ada soalan yang kamu boleh jawab, ada soalan yang kamu pening-pening. Okey, tak apa, kita akan tengok selepas ini mana soalan yang kamu pening-pening tu. Yang penting kamu faham petikan yang kita dah baca, okey? Menandakan kamu boleh jawab dengan tepat. Okey, Anas sedang maju ke hadapan. Kita masih menunggu. Teruskan usaha. Okey, sedikit lagi. Okey, semakin hampir.
Okey, masa sudah tamat. Tahniah kepada yang berjaya. Okey, nampaknya masing-masing hebat hari ni. Okey, dapat markah tinggi-tinggi belaka. Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi sekarang mari kita pergi kepada soalan yang kamu rasa susah. Okey, caranya senang saja. Kita lihat di sini peratusan yang paling rendah. Okey, kalau kita tengok kat sini ada dua peratusan yang rendah. Soalan yang pertama dan soalan yang ke-8. Okey, mari kita lihat soalan pertama. Okey, apa yang susah sangat tu? Baik, nyatakan keistimewaan menjadi rakyat Malaysia berdasarkan petikan yang telah dibaca. Jadi apa ni sebenarnya? Kamu kena tandakan seberapa banyak yang kamu tahu berdasarkan petikan yang telah dibaca. Dah pastilah 3 jawapan yang pertama ini tepat sekali. Kamu tak boleh tanda satu, kena tik 3. Dia kalau soalan ni kita dah buat dalam apa ni tadi. Jadi kamu dah boleh teka jawapan ni kan. Kalau ada 3 yang betul bermakna 3 lah kena tanda. Ya. Baik, kita lihat soalan yang ke-8. Apa maksud pumpkin? Okey. Baik, ini memang bonus soalan ni. Okey. Pumpkin. Pumpkin ini merujuk kepada tempat. Ada bermacam maksud ya. Yang pertama, tempat untuk meletakkan sayur-sayuran. Okey. Untuk dijual di pasar ke. Dia macam bangku lah. Okey, tempat untuk duduk. Bersantai-santai. Okey, seperti pondok. Dah pastilah bukan kerusi plastik. Kan? Dah pastilah juga bukan bilik mandi. Dan dah pastilah antara dua, gazebo ataupun ruang tamu. Tetapi pumpkin ni bermakna pondok ataupun tempat untuk berehat-rehat di luar rumah. Jadi apabila maksudnya di luar rumah, dia merujuk kepada gazebo. Macam-macam nama ya. Ada nama wakaf, ada nama gazebo. Okey, ataupun kerusi bangku panjang di bawah pokok, bangku kayu di bawah pokok pun boleh dikira sebagai pumpkin. Tapi dalam soalan ini jawapan yang paling tepat adalah gazebo. Bagus. Ada yang tahu. Yang tak tahu sekarang dah tahu. Okey? Perlu buat latihan. Okey? Jadi, yang pertama, cikgu minta kamu hantar rakaman audio membaca di grup Telegram. Caranya bagaimana? Kamu rekod suara sahaja, bacalah dengan penuh intonasi, lancar dan berintonasi di grup kita. Okey? Dan tuliskan nama ya, siapa punya. Jangan tak ada nama, nanti cikgu tak tahu siapa. Yang kedua, kamu perlu buat peta pokok. Okey? Dan kamu kena melengkapkan mengikut yang pertama tadi kita dah tunjuk, betul tak? Keistimewaan warga negara. Dan yang kedua kamu buat atas tajuk watak. Bagaimana agaknya tu atas tajuk watak? Okey. Jadi kita lihat sebentar. Cikgu, yang ketiga apa? Yang ketiga tak ada, 2 je. Keistimewaan warga negara dengan watak. Kerja yang ketiga. Kerja yang ketiga, yang pertama hantar rakaman audio. Kamu nampak ke apa yang saya share ni? Nampak kan? Hantar rakaman audio. Okey. Yang kedua kamu kena buat peta pokok. Bagaimana kamu nak buat peta pokok? Okey. Sekejap. Mungkin takut kamu tak jelas kan bagaimana nak buat peta pokok. Okey kan? Okay, saya tunjuk satu-satu supaya kamu faham. Okay, minggu lepas cikgu rasa cikgu ajar apa ni untuk buat tata bahasa tu suruh salin. Saya nampak ada yang salin tak betul cara dia. Okay, tajuk dia apa? Tajuk kita kali ini adalah keistimewaan rakyat Malaysia.
Nampak? Kena tulis lah elok. Apa? Okey, saya tak sambung jadi. Okey, peta pokok yang pertama, kamu kena buat cantik-cantik dan kemas. Okey. Keistimewaan warga negara. Macam saya tunjuk ni kan. Garislah macam yang kita nampak dalam petikan tu. Okey. Begini. Buat kemas-kemas. Okey. Okey. Kemudian di bawahnya apabila kamu dah beres, kamu buatkan pula watak. Okey. Watak apa yang ada dalam cerita tu, dalam petikan yang kita baca tu. Nampak? Ada berapa watak? Kalau ada 4 lah. Kalau ada 3 lah. Okey. Terpulang kepada kamu. Okey. Yang penting buatlah dengan tepat. Okey. Ni contohlah saya buat. Okey. Ingat apa yang kita buat ini sebenarnya apa? Kita tuliskan peta pokok. Okey. Ini tadi muka surat berapa? Di halaman 102. Okey, jelas? Jelas. Saya dah tunjukkan contoh, jadi saya harap kamu faham apa yang kamu buat. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey. Nampaknya masing-masing dah faham. Okey. Jadi bolehlah mula buat selepas ini. Okey. Dan hantar ke grup kelas kita. Untuk kelas kita pada hari ini.